Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 4 KSSM. Bab 3 Konflik Dunia dan Pendudukan Jepun di negara kita. Di bawah tajuk kecilnya Perang Dunia di Asia Pasifik. Sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Okey, di bawah tajuk Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik ada 3 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, latar belakang Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Yang kedua, perluasan kuasa Jepun. Dan yang ketiga, bermula Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Okey, kita lihat yang pertama dahulu. Latar belakang Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik juga dikenali sebagai Perang Pasifik. Dikenali sebagai apa? Perang Pasifik. Peperangan bermula dari tahun 1941 hingga tahun 1945. Pertempuran berlaku di 3 kawasan iaitu Lautan Pasifik, Tanah Besar Asia dengan Kepulauan Asia Tenggara. Perang Pasifik berpunca daripada kemunculan Jepun sebagai kuasa tentera di Asia yang menjalankan imperialisme di rantau Asia Pasifik. Okey, tengok perluasan kuasa Jepun. Ada 3 sebab Jepun menjalankan perluasan kuasa. Yang pertama, rancangan penaklukan wilayah di selatan. Yang kedua, sekatan ekonomi terhadap Jepun. Dan yang ketiga, dasar perluasan kuasa Jepun. Dia punya formula untuk perluasan kuasa Jepun, peluk seekor pelanduk. Peluk seekor apa? Pelanduk. Tengok peluk. Peluk merujuk pada penaklukan. Penaklukan berasal daripada perkataan takhluk. Cikgu ubah menjadi peluk. Peluk merujuk pada penaklukan. Seekor merujuk pada ekonomi. Seekor berasal daripada perkataan ekor. Persamaan dengan ekonomi adalah EKO. Jadi seekor merujuk pada ekonomi. Pelanduk merujuk pada perluasan. Persamaan pada huruf PE dengan L di tekan tengah. Pelanduk, perluasan. Jadi apa formula untuk perluasan kuasa Jepun? Peluk seekor pelanduk. Peluk tu merujuk pada rancangan penaklukan wilayah selatan. Seekor tu merujuk pada sekatan ekonomi Jepun. Pelanduk tu merujuk pada perluasan kuasa Jepun. Baiklah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, cikgu nak sentuh dulu tentang dasar perluasan kuasa Jepun. Dasar perluasan kuasa Jepun terbahagi pada 3 yang akan kita pelajari. Yang pertama, demi keperluan perindustrian. Yang kedua, order baharu di Asia. Dan yang ketiga, pengaruh golongan tentera. Dia punya formula untuk dasar perluasan kuasa Jepun, isteri order tenuk. Yang ini untuk dasar perluasan kuasa Jepun. Kalau perluasan kuasa Jepun tadi apa formula dia? Peluk seekor pelanduk. Jadi kalau formula untuk dasar perluasan kuasa Jepun, isteri order tenuk. Ini untuk dasar. Okey, tengok dengan formula untuk dasar perluasan kuasa Jepun. Isteri merujuk pada perindustrian. Perindustrian berasal daripada perkataan industri. Cikgu ubah menjadi isteri. Persamaan pada huruf I di depan dan teri di belakang. Isteri, industri. Order merujuk pada order juga. Tenuk merujuk pada tentera. Persamaan pada huruf TEN. Tenuk, tentera. Jadi isteri, order, tenuk. Isteri merujuk pada keperluan perindustrian. Order merujuk pada order baharu di Asia. Tenuk merujuk pada pengaruh golongan tentera, iaitu tentera yang sangat berpengaruh. Jadi apa formula untuk dasar perluasan kuasa Jepun? Isteri, order, tenuk. Okey, kita lihat satu persatu. Isteri dulu, iaitu keperluan perindustrian. Pada akhir abad ke-19, Jepun muncul sebagai sebuah kuasa industri yang berusaha mengurangkan pergantungan kepada negara barat untuk mendapatkan bahan mentah. Ya, dia menjadi negara industri. Jadi dia tak mahu dah bergantung pada bahan mentah daripada mana? Daripada negara barat. Jadi dia nak mendapatkan bahan mentah baru. Justru Jepun memerlukan wilayah yang dapat membekalkan bahan mentah kepada sektor perindustriannya dan menjadi kawasan pasaran bagi barangan perindustrian Jepun. Ada beberapa sebab dia nak cari kawasan baru? Ada 2 sebab. Yang pertama, bahan mentah untuk perindustriannya, dan yang kedua, sebagai kawasan pasaran baharu bagi negara Jepun. Okey, yang kedua, order pula. Order merujuk pada order baharu Asia. Di bawah pengaruh tentera, dasar luar Jepun terarah kepada matlamat untuk mengembangkan kuasa, mewujudkan kebebasan ekonomi dan menentang imperialisme ataupun penjajahan barat.
Jepun mewujudkan order baru di Asia Timur yang merangkumi Jepun, Korea, China dan Manchuria dalam satu blok ekonomi. Order tersebut kemudiannya dikembangkan ke seluruh Asia. Bermaksud Jepun ingin nak menguasai seluruh ekonomi Asia daripada negara barat. Sebab tu dipanggil order baharu Asia. Dia nak mengambil alih semua ekonomi yang sebelum ni dikuasai oleh siapa? Oleh barat. Kepada semuanya dikuasai oleh Jepun. Di bawah blok apa? Blok ekonomi. Okey, seterusnya pengaruh golongan tentera. Pada abad ke-20, Jepun mempunyai angkatan tentera yang paling moden di Asia. Jepun semakin agresif apabila golongan tentera menguasai politik pada tahun 1932. Golongan tentera berpendapat bahawa masalah ekonomi Jepun boleh diselesaikan menerusi dua cara. Yang pertama, penaklukan kawasan yang kaya dengan bahan mentah. Yang kedua, menjadikan kawasan tersebut sebagai pasaran barangan industri Jepun. Pada Oktober 1941, Jeneral Hideki Tojo menjadi Perdana Menteri Jepun dan mengheret Jepun ke kancah peperangan. Ya, jeneral tentera yang menjadi Perdana Menteri. Jadi jeneral inilah yang bertanggungjawab membawa Jepun kepada kancah Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Okey, seterusnya kita lihat perluasan kuasa Jepun yang kedua, iaitu sekatan ekonomi terhadap Jepun. Melalui dasar perluasan kuasa, Jepun berjaya menguasai Korea, Manchuria, China dan lain-lain. Dasar perluasan kuasa Jepun ini telah mendapat reaksi daripada pihak bersekutu. Justru Amerika Syarikat, British dan Belanda mengenakan sekatan ekonomi untuk menghalang Jepun daripada memperolehi bahan mentah yang diperlukan untuk industri dan operasi peperangannya. Jadi ada apa tujuan Pakatan Bersekutu mengenakan sekatan ekonomi terhadap Jepun? Ada dua sebab. Yang pertama, tak mahu bagi bahan mentah dah dekat Jepun. Dan yang kedua, tak mahu bagi bahan mentah kat Jepun untuk industrinya. Dan yang kedua, tak mahu Jepun memperluaskan lagi operasi peperangannya. Okey, dan last sekali, rancangan penaklukan wilayah di selatan. Sebagai jalan keluar daripada sekatan ekonomi, pihak bersekutu Jepun merancang untuk menguasai wilayah di selatan, merangkumi Asia Tenggara yang kaya dengan bahan mentah seperti biji timah, getah dan petroleum. Dari aspek ketenteraan, pakatan dalam kuasa paksi membolehkan kerajaan Jepun menghantar pakannya ke Jepun untuk, disebabkan Jepun ni adalah satu pakatan dengan Jerman. Di bawah pakatan apa? Pakatan kuasa paksi. Jadi Jerman menghantar pakannya untuk membantu Jepun dalam dua perkara. Yang pertama, mengkaji serangan terhadap wilayah selatan. Dan yang kedua, membantu perkembangan industri pembuatan kapal terbang Jepun. Jadi ada apa bantuan yang Jepun dapat daripada Jerman? Dua bantuan. Yang pertama, mengkaji serangan terhadap wilayah selatan. Dan yang kedua, membantu perkembangan industri pembuatan kapal terbang Jepun. Okey, seterusnya kita lihat bermula Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik bermula apabila Jepun menyerang Tanah Melayu dan Pearl Harbor di Hawaii, iaitu pangkalan tentera laut Amerika Syarikat di Pasifik. Serangan tentera Jepun terhadap Pearl Harbor bertujuan melumpuhkan armada laut Amerika Syarikat di Pasifik yang boleh menjadi penghalang kepada perluasan kuasa Jepun di Asia Pasifik. Seterusnya serangan dilakukan ke atas wilayah jajah Amerika Syarikat, Britain dan Belanda yang lain seperti Filipina, Hong Kong, Pulau Guam dan Pulau Wake. Serangan tersebut membawa pelibatan Amerika Syarikat dalam perang di Asia Pasifik apabila mengisytiharkan perang terhadap Jepun. Dengan strategi yang berkesan dan penguasaan serangan melalui laut, udara dan udara, melalui laut, darat dan udara, Jepun berjaya membentuk empayar yang luas di Asia Pasifik menjelang April 1942. Okey, kita lihat peristiwa Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Dia bermula pada 8 Disember 1941 melalui pendaratan tentera Jepun di Kelantan. Pada masa yang sama juga, Jepun menyerang Pearl Harbor. Pada 10 Disember 1941, Jepun mendarat di Pulau Guam. 16 Disember, Jepun menguasai Miri. 22 Disember, pendaratan pertama Jepun di Filipina. Kemudiannya selang sehari, 23 Disember, Pulau Wake jatuh selepas serangan kedua Jepun. 25 Disember juga, Hong Kong menyerah kalah.
Kemudiannya pada 2 Januari 1942, Manila dikalahkan. 2 Januari 1942, hari yang sama juga Jepun menakluk Burma. Kemudiannya 19 Januari Jepun menguasai Sandakan. 15 Februari Singapura dikalahkan. 19 Februari Jepun mengebom Darwin. 27 Februari pertempuran di Laut Jawa, Jepun mengalahkan tentera bersekutu. Dan 28 Februari Jepun menyerang Jawa. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 10 markah, iaitu 2, 2, 2, 2 dan juga 2. Okey, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A ditanya, nyatakan lokasi berlakunya pertempuran dalam Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Berlaku di berapa lokasi? 3 lokasi. Tengok di ruangan jawapan. Ada nombor 1 roman, 2 roman tak? Ada. Kalau ada nombor 1 roman, 2 roman, jawab terus ya. Tak perlu buat ayat. Jadi 1 roman tulis Lautan Pasifik, 2 roman tulis Tanah Besar Asia Tenggara. Kalau ada lagi tak? Ada satu lagi, iaitu Kepulauan Asia Tenggara. Tambah 3 roman di situ. Dalam sejarah digalakkan menjadi galak, bagi jawapan lebih. Jadi bagi ya lebih. Tak salah pun. Okey, soalan B. Apakah matlamat dasar luar Jepun di bawah pentadbiran tentera pada abad ke-20? Apakah anda soalan? Matlamat dasar luar Jepun. Ada 3 matlamat dasar luar Jepun. Yang pertama, mengembangkan kuasa. Yang kedua, mewujudkan kebebasan ekonomi. Dan yang ketiga, menentang imperialis barat. Jadi tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 roman, 2 roman tak? Ada. Jadi jawab terus ya. Tulis terus dalam ruangan tu. Okey, seterusnya kita tengok soalan C. Soalan C ditanya, mengapakah Jepun memerlukan wilayah baru selepas muncul sebagai sebuah kuasa industri? Apakah anda soalan? Mengapakah merujuk pada sebab? Sebab Jepun memerlukan wilayah baru. Ada 2 sebab. Yang pertama, membekalkan bahan mentah. Dan yang kedua, menjadi kawasan pasaran barangan perindustrian negara Jepun. Tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 roman, 2 roman tak? Ada. Jadi jawab terus ya. Dekat ruangan yang disediakan. Tak perlu buat ayat. Okey, tengok soalan D. Bagaimanakah cara golongan tentera mengatasi masalah ekonomi di negara Jepun? Apakah anda soalan? Cara golongan tentera mengatasi masalah ekonomi. Ada 2 cara. Iaitu menjajah negara lain untuk mendapatkan bahan mentah dan juga menjadikan negara tersebut sebagai pasaran barangan industri negara Jepun. Tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 roman, 2 roman tak? Tak ada. Jadi kalau tak ada nombor 1 roman, 2 roman, kena jawab macam mana? Jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Cara golongan tentera mengatasi masalah ekonomi di negara Jepun ialah penaklukan kawasan yang kaya dengan bahan mentah. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, menjadikan kawasan taklukan tersebut sebagai kawasan pasaran barangan industri Jepun. Okey, akhirnya kita lihat soalan E. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah keburukan peperangan kepada peradaban dunia? Tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 roman, 2 roman tak? Tak ada. Kalau tak ada, kena jawab macam mana? Jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Keburukan peperangan kepada peradaban dunia ialah mengorbankan banyak nyawa manusia. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua koma, memusnahkan banyak harta benda. Titik. Ada lagi tak jawapan yang lain? Ada lagi. Boleh tambah tak? Boleh. Dalam sejarah tak salah pun bagi jawapan lebih. Jadi bagi je lebih. Selain itu, apa lagi? Menyebabkan masalah kebuluran, kemiskinan, menjadi semua penduduk menjadi trauma, masalah penyakit berjangkit dan lain-lain. Okey, akhirnya kita lihat contoh soalan esei. Markahnya 488. Okey, kita lihat soalan A dulu. Soalan A ditanya, nyatakan latar belakang Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Apakah anda soalan? Latar belakang Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Okey, ambil balik pembuka kat soalan. Latar belakang Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik ialah ianya dikenali sebagai Perang Pasifik. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua koma. Perang Pasifik bermula dari tahun 1941 hingga tahun 1945. Lepas kedua, ketiga, pertempuran berlaku di Lautan Pasifik, Tanah Besar Asia dan Kepulauan Asia Tenggara. Lepas ketiga, keempat, Perang Pasifik berpunca daripada kemunculan Jepun sebagai kuasa tentera di Asia yang menjadikannya dapat menjalankan imperialisme di rantau Asia Pasifik. Okey, tengok soalan B. Mengapakah Jepun menjalankan perluasan kuasa? Apakah anda soalan? Sebab Jepun menjalankan perluasan kuasa. Ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Ingat balik formula. Peluk seekor pelanduk. Peluk tu apa?
rancangan perluasan ke wilayah selatan. Seekor tu apa? Ekonomi. Pelanduk tu apa? Pelanduk tu perluasan. Peluk tu penaklukan. Ingat balik sekali lagi, cikgu ulanglah. Apa formula untuk sebab-sebab Jepun menjalankan perluasan kuasa? Peluk seekor pelanduk. Peluk tu apa? Penaklukan. Seekor tu sekatan ekonomi Jepun. Pelanduk tu apa? Perluasan kuasa Jepun. Ya, pandainya. Okey. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Sebab Jepun menjalankan perluasan kuasa kerana dasar perluasan kuasa Jepun. Titik. Hal ini untuk mendapatkan keperluan perindustrian mereka iaitu bahan mentah dan kawasan pasaran barangan industri mereka. Selain itu, Jepun ingin menjadi order baru di Asia bagi tujuan mengembangkan kuasa mereka, mewujudkan kebebasan ekonomi dan menentang imperialisme ataupun penjajah barat. Dasar perluasan kuasa dijalankan juga kerana pengaruh golongan tentera yang ingin menyelesaikan masalah ekonomi Jepun dengan cara menakluk kawasan yang kaya dengan bahan mentah dan mencari kawasan pasaran baru. Ingat lagi tak? Ada formula tak untuk dasar perluasan kuasa Jepun? Ada apa formulanya? Isteri, order, tenuk. Isteri tu apa? Keperluan industri. Order tu apa? Order baru di Asia. Tenuk tu apa? Pengaruh tentera. Okey, penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi sebab kedua ialah sekatan ekonomi terhadap Jepun. Melalui dasar perluasan kuasa, Jepun berjaya menguasai Korea, Manchuria, China dan lain-lain. Dasar perluasan kuasa Jepun ini telah mendapat reaksi daripada pihak bersekutu. Justru Amerika Syarikat, British dan Belanda mengenakan sekatan ekonomi untuk menghalang Jepun daripada memperolehi bahan mentah yang diperlukan untuk industri dan operasi perang mereka. Ada lagi tak? Ada satu lagi sebab Jepun menjalankan perluasan kuasa. Ingat balik formula. Apa formulanya? Peluk seekor pelanduk. Peluk tu apa? Penaklukan. Penaklukan di kawasan mana? Kawasan selatan. Rancangan penaklukan kawasan selatan. Kawasan selatan tu kawasan mana? Kawasan Asia Tenggara yang kaya dengan bahan mentah seperti biji timah, getah dan petroleum. Okey, last sekali kita tengok soalan C. Sekiranya anda dilantik sebagai seorang pemimpin, apakah langkah-langkah yang boleh dilaksanakan untuk mengekalkan keamanan? Apakah anda soalan langkah-langkah untuk mengekalkan keamanan? Jadi ambil balik pembuka. Sekiranya saya dilantik sebagai seorang pemimpin, langkah-langkah yang boleh dilaksanakan untuk mengekalkan keamanan ialah dengan menghormati kedaulatan negara lain. Huraiannya, hari ini kerana Malaysia mengamalkan dasar tidak campur tangan dalam urusan negara lain. Contohnya, di negara yang dilanda peperangan seperti Syria, kesannya politik negara menjadi stabil dan kedaulatan negara dapat dipelihara. Untuk soalan kebaikan terakhir ni selalu cikgu ajak mesti ada 4 perkara. Ada isi, ada huraian. Huraian bermula perkataan hari ini. Kemudian ada contohnya dan last sekali ada kesannya. Macam mana nak memulakan isi yang kedua? Menggunakan number. Jadi langkah kedua ialah dengan membantu meningkatkan ekonomi melalui perjanjian perdagangan dua hala. Huraiannya, hari ini agar dapat meningkatkan pasaran import dan ekspor dalam negara. Misalnya, Malaysia mengimport beras dari negara Thailand dan mengeksport getah dan biji timah ke negara Britain. Last sekali kesannya, dapat menambah pendapatan negara masing-masing. Lepas langkah kedua, langkah ketiga ialah mengadakan hubungan diplomatik dengan negara lain. Hari ini dengan mengadakan banyak lawatan ke negara luar seperti Afrika Selatan, Amerika Selatan, Caribbean, Pasifik Selatan. Dan sekali kesannya, wujud semangat setiakawan dan kesepakatan antara negara dalam semua bidang. Untuk soalan yang 8 markah, bagi 2 isi, 2 huraian, 2 contoh, 2 kesan pun dah cukup dah. Di sini sengaja cikgu memberikan jawapan lebih agar pelajar mempunyai kepelbagaian jawapan. Ingat dah, dalam sejarah, digalakkan menjadi galak, bagi jawapan lebih. Jadi bagi je jawapan lebih, tak salah pun. Okey, hanya sekadar itu sahaja dari cikgu. Akhirnya cikgu nak memperkenalkan satu berita baik kepada pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020 ni, iaitu buku poket formula tingkatan 4 dan buku poket formula tingkatan 5. Di dalamnya mengandungi tajuk-tajuk sport untuk SPM bagi retah 2 bagi tahun 2020. Bagi buku poket formula tingkatan 4 ada 10 tajuk sebagaimana dalam buku teks tingkatan 4 dan setiap bab ada tajuk-tajuk sport tertentu. Begitu juga dalam buku poket formula tingkatan 5 ada 9 bab sebagaimana buku teks. Dan setiap bab ada tajuk-tajuk sport tertentu. Harga sebuah buku adalah RM1 sahaja. Siapa yang berminat boleh menghubungi Syazri 01137529. Okey, sekian. Hanya itu sahaja daripada cikgu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.